Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Penggunaan Kad Kredit. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk penggunaan kad kredit ini terdapat pada muka surat 189 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 3.3.3 membina dan menulis jawapan pemahaman secara kritis dan kreatif dengan betul. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membina dan menulis 4 jawapan pemahaman secara kritis dan kreatif dengan betul daripada bahan sastra berdasarkan sebuah teks petikan mengenai kisah penggunaan kad kredit. Kedua, membaca, menjelaskan dan menakul bahan sastra berdasarkan sebuah teks petikan mengenai kisah penggunaan kad kredit untuk memindahkan 5 maklumat kepada bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membina dan menulis 4 jawapan pemahaman secara kritis dan kreatif dengan betul daripada bahan sastra berdasarkan sebuah teks petikan mengenai kisah penggunaan kad kredit. Kedua, murid berjaya membaca, menjelaskan dan menakul bahan sastra berdasarkan sebuah teks petikan mengenai kisah penggunaan kad kredit untuk memindahkan 5 maklumat kepada bentuk peta buih. Murid-murid, apakah kebaikan dan keburukan penggunaan kad kredit? Ya, untuk pengetahuan murid-murid, penggunaan kad kredit ini ada kebaikan dan keburukannya. Kebaikan kad kredit ini ialah sebenarnya dapat memudahkan urusan seseorang. Apabila berlakunya kemalangan jalan raya, seseorang pengguna kad kredit ini dapat menggunakan kad kredit tersebut untuk membayar kos rawatan tersebut. Pastinya, kejadian kemalangan ini tidak dapat dijangka. Oleh itu, tentunya seseorang pesakit itu tidak membawa duit yang banyak di dalam dompetnya. Oleh itu, pastinya penggunaan kad kredit ini dapat menampung kos rawatan perubatan tersebut. Seterusnya, penggunaan kad kredit ini juga digunakan oleh seseorang dalam pembelian barangan. Pastinya ia tidak menyusahkan seseorang itu untuk mengeluarkan duit yang banyak kerana seseorang itu hanya membawa kad kredit tersebut di dalam dompet untuk dibawa ke mana-mana sahaja ke pusat membeli belah. Pastinya kita tidak akan berasa risau untuk membawa duit yang terlalu banyak di dalam dompet kerana hanya menggunakan kad kredit sahaja. Namun begitu, penggunaan kad kredit ini ada keburukannya. Kita lihat di sebelah kanan itu, 1022 pemegang kad kredit muflis dari Januari hingga Jun. Nampak di sini kesan negatif penggunaan kad kredit kepada seseorang pengguna. Pastinya, penggunaan kad kredit ini sebenarnya menggalakkan seseorang untuk berhutang dengan pihak bank. Hal ini kerana penggunaan kad kredit ini pastinya akan dikenakan cas iaitu faedah kepada penggunanya sekiranya tidak membayar hutang kepada pihak bank dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh pihak bank. Tentunya ia akan membebankan kepada para pengguna dan menyebabkan pengguna berasa stres dan juga menghadapi tekanan perasaan untuk menjelaskan hutang-hutangnya kepada pihak bank. Oleh itu, kita seharusnya
menggunakan kad kredit ini dalam urusan yang sebaiknya, iaitu menggunakan kad kredit ini untuk tujuan kecemasan dan membeli barangan yang diperlukan sahaja. Elakkan daripada sifat boros kerana ia akan menyebabkan seseorang itu berasa menyesal dan kerugian pada masa akan datang. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kebaikan dan keburukan penggunaan kad kredit dalam kehidupan dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks petikan mengenai penggunaan kad kredit dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, sekarang mari cikgu untuk bersama-sama membaca sebuah teks petikan mengenai penggunaan kad kredit dengan sebutan dan intonasi yang betul. Cikgu Mazidah telah pergi ke sebuah bank. Beliau ingin memohon kad kredit. Di sana, beliau disambut dengan mesranya oleh seorang pegawai bank. Pegawai bank itu memberikan penerangan tentang keistimewaan kad kredit. Antaranya, pengguna tidak perlu membawa wang tunai ke mana-mana. Pengguna dapat berbelanja dengan hanya menghulurkan kad kredit kepada juruwang. Oleh itu, kehilangan wang tunai dapat dielakkan. Selain itu, pengguna kad kredit akan mendapat mata ganjaran daripada perbelanjaannya. Mata ganjaran ini boleh ditebus dengan pelbagai cara, sama ada ditukar dengan barangan atau pakej pelancongan. Cikgu Mazidah juga bertanya tentang kesan penggunaan kad kredit. Menurut pegawai bank itu, pengguna akan berbelanja dengan borosnya jika tidak dapat mengawal diri. Penipuan kad kredit juga sering berlaku. Selain itu, kadar faedah yang tinggi juga dikenakan jika pengguna gagal membayar hutang dalam tempoh tertentu. Setelah berpuas hati dengan terma dan syarat, Cikgu Mazidah mengisi borang permohonan kad kredit. Selepas permohonan kad kreditnya diluluskan, Cikgu Mazidah menggunakan kad kredit secara berhemah. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami teks petikan mengenai penggunaan kad kredit ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mencatat maklumat penting berdasarkan teks petikan mengenai penggunaan kad kredit dalam bentuk peta buih. Baiklah murid-murid, di sini Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid untuk memahami teks petikan tersebut dengan menggunakan peta buih. Jadi di sini, murid-murid perlu memahami maklumat tersebut supaya murid-murid dapat menjawab soalan pemahaman yang kita akan jawab sebentar lagi. Oleh itu, kita lihat maklumat pertama yang di atas itu mengenai sifat dan sikap pegawai bank. Jadi di sini, sifat dan sikap pegawai bank di situ ialah amanah dan jujur dalam menyampaikan sesuatu maklumat kerana beliau menjelaskan kebaikan dan keburukan penggunaan kad kredit kepada pengguna. Maksudnya di sini, seseorang pegawai itu mestilah mempunyai sikap dan sifatnya amanah dan juga jujur untuk mengelakkan daripada ketirisan maklumat. Ketirisan maksudnya ialah kekurangan maklumat. Oleh itu, seseorang pegawai itu mestilah melakukan tugasnya dengan sikap dan juga sifatnya amanah dan jujur. Seterusnya, kita lihat cara layanan pegawai bank tersebut. Cara layanannya, beliau sangat mesra apabila menyambut Cikgu Mazidah di situ. Janganlah bersifat sombong apabila seseorang pelanggan itu mahu mendapatkan pertanyaan daripada seseorang. Seterusnya, kita lihat
cara penggunaan kad kredit. Cara penggunaan kad kredit di sini iaitu seseorang itu mestilah membeli barang yang diperlukan sahaja untuk mengelakkan boros. Itulah paling penting. Seterusnya, tindakan bijak atau tidak jika kita berbelanja banyak menggunakan kad kredit. Rasa-rasa pandangan murid apa pandangannya? Jadi, tentunya perbuatan berbelanja banyak menggunakan kad kredit ini tidak bijak kerana perbuatan ini menggalakkan sikap suka berhutang dengan pihak bank. Tentunya penggunaan kad kredit ini menggalakkan pengguna untuk berhutang. Seterusnya, kita lihat lagi di situ keperluan kad kredit kepada Cikgu Mazidah. Jadi, perlu ataupun tidak Cikgu Mazidah ini menggunakan kad kredit? Bagi pandangan murid, jadi pandangan cikgu di sini, beliau perlu menggunakan kad kredit kerana beliau dapat menggunakannya sewaktu dalam kecemasan. Maksudnya sekiranya jika Puan Mazidah ini ataupun Cikgu Mazidah ini mengalami kemalangan jalan raya, tentunya beliau boleh dihantar ke hospital swasta dan boleh menggunakan kad kredit untuk membayar kos rawatannya tanpa pergi ke bank kerana mungkinlah duit di dalam beg tangannya itu tidak mencukupi untuk membayar kos rawatan tersebut. Namun apabila beliau menggunakan kad kredit, beliau dapat membiayai kos rawatan tersebut. Seterusnya, cara mengelakkan muflis. Jadi di sini seseorang itu mestilah membeli barangan mengikut kemampuan. Janganlah sesuka hati untuk membeli apa-apa barangan tanpa memikirkan keperluannya lah. Seterusnya, membeli barangan yang diperlukan sahaja. Maksudnya sama juga macam tadi, seseorang itu mestilah membuat perancangan pembelian barangan supaya mengelakkan daripada berhutang dengan bank yang terlalu tinggi. Pastinya akan membebankan kepada pengguna untuk membayar hutang pada tempoh masa yang ditetapkan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya, mari kita menjawab soalan pemahaman mengenai penggunaan kad kredit. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan panduan jawapannya. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu menjawab soalan pemahaman yang telah disediakan di sini. Dan di sini juga Cikgu Afan telah memberi panduan ataupun cara-cara untuk menjawab soalan pemahaman tersebut. Oleh itu, murid mahu mendapatkan jawapan bagi ke-6 soalan pemahaman ini, murid perlulah merujuk semula slide aktiviti 2 tadi bagi mendapatkan panduan jawapannya. Jangan risau, segalanya Cikgu Afan telah memberi panduan ataupun petunjuk jawapan supaya memudahkan murid-murid menjawab soalan pemahaman ini. Mudahkan murid-murid, diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.